Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bila sampai dekat Van ni, aku memang ada satu tempat yang aku memang nak pergi sangat. Jadi tempat tu nama dia adalah Pulau Akdamar. Di Pulau Akdamar ni ada satu monasteri lama kerajaan Armenia. Jadi aku dengan Pak Usop plan untuk ke tempat ni lah pada pagi ni. Jadi selepas sarapan, aku minta tolong Han untuk hantar kita orang ke stesen bas. Kalau di Turki ni dipanggil otogar. Di Van Otogari ni kami ambil Dolmus, iaitu minibus untuk ke satu tempat ni nama dia Jivas. Jadi Jivas ni memang sangat dekat lah dengan Pulau Akdamar. Perjalanan sejauh 50 km tu tak terasa jauhnya sebab pemandangan memang sangat cantik, terutamanya bila berhampiran dengan pesisiran Tasik Van. Dekat Turki ni memang terasa lah mahal kos kat sini. Kalau dekat Iran ni semuanya murah. Sebab Turki duit dia memang lebih mahal lah daripada duit Iran, Rial. Sebaik saya sampai di JT Jivas ni ataupun JT Pulau Akdamar ni, aku pun terus tanyalah dekat kaunter tiket. Dan dia cakap ada masa sejam lagi untuk feri tu patah balik. Jadi satu trip dalam lebih kurang beberapa minit, dan dia akan stay dekat situ rasanya dalam sejam. Kemudian feri akan patah balik. Dan Pulau Akdamar memang jelas kelihatan lah daripada JT Jivas ni. Sementara menunggu, kami pun pusing-pusing lah dekat kawasan sekitar dan ternampak ada satu kawanan kambing di kawasan lereng bukit. Tanpa membuang masa, aku pun teruslah panggil Pak Usop dan gerak untuk pergi ke lereng bukit ni. Sebaik saja sampai berdekatan dengan kawanan kambing ni, penggembala kambing tu menyapa kami lah. Kata kami datang daripada mana. Lepas tu kami jawablah kami datang daripada Malaysia. Dan banyak kami communicate menggunakan bahasa isyarat sebab mereka ni memang tak fasih langsung berbahasa Inggeris. Banyak bahasa Turki je. Jadi guna sign language je lah. Tak lama kemudian datang pula kawan dia, bawa banyak lagi kambing lah bersama dengan dia orang ni. Dan kawan ini ajak kita orang naik ke satu dataran yang lebih tinggi. Dia kata sana macam ada lebih banyak lagi kambing-kambing. Dan kami pun ikutlah mamat ni. Dan bila sampai tengok, ya Allah, memang banyak gila kambing. Aku rasa beribu-ribu lah. Dan aku pun pelik, macam mana dia orang boleh menjaga kambing yang sebanyak ni? Adakah dia orang akan kira setiap hari? Jadi untuk pengetahuan, di Van ni adalah majoritinya adalah daripada bangsa Kurdish. Dan penggembala kambing ni memang kaya lah. Jadi tengok kambing banyak-banyak ni, jadi aku macam lapar pula lah. Teringat kebab kambing yang sangat lazat. Selepas puas meneroka kawasan sekitar, dan kita orang pun patah baliklah ke JT Ferry untuk ke Pulau Akdamar. Dalam feri ni kami sempat berjumpa dengan ada dua orang warga Iran lah. Dan mereka ni adalah expat di Eropah. Salah satu benda yang aku perasan, orang-orang tempatan Iran ni sangat berbeza dengan orang-orang expat Iran. Maksudnya dari segi hospitality mereka. Orang-orang tempatan Iran ni lebih mesra, lebih orang kata lebih dekat lah dengan kita bila kita sampai dekat negara mereka. Tapi yang expat ni, kalau mereka yang pernah keluar ataupun pernah belajar, dia punya kemesraan tu tak sama. Dan golongan muda expat ni selalunya mereka dah tak mempraktiskan Islam lagi lah. Dan kebanyakannya ateis, seperti mana yang aku beritahu lah dekat video-video yang lepas. Sampai dekat Pulau Akdamar ni tak ramai pun pelawat dekat sini. Dan kami memang mengambil masa yang santai lah untuk menikmati pemandangan kat sini dan juga jalan perlahan lah untuk explore kawasan ni. Dan pemandangan kat sini memang cantik kerana ia berlatar belakangkan Tasik Van. Memang tenang je. Dari segi sejarah, monasteri ini telah dibina sekitar kurun ke-9 oleh salah seorang raja Armenia lah. Jadi kami pusing lah, ada beberapa kawasan dan juga bilik-bilik lah dalam kawasan monasteri ni. Dan ada juga gereja kecil kat sini dan banyaklah ukiran dan juga lukisan yang lama.
Selepas beberapa jam, kami pun pulang semula ke JT Jivas dan kembali semula ke van. Dengan perut yang laparnya, kami terus terjahlah ke restoran semalam untuk makan kebab kambing. Dan kali ini kami makan nasi lah sebab dah berhari-hari asyik makan roti keras je. Yalah, Turki dengan Iran ni payah jugalah nak jumpa nasi. Ada nasi tapi jarang-jarang. Perjalanan kami pada hari itu diteruskan untuk ke Van Kalesi ataupun kita panggil Kubu Van. Setelah bertanya orang tempatan, kami pun naik bas untuk menuju ke kubu ni lah. Dan kubu ni memang besar gila. Ia telah dibina sekitar tahun 9 sebelum Masihi dan kebanyakan empayar-empayar besar dari zaman Achaemenid sampailah ke zaman kerajaan Uthmaniyah telah menggunakan kubu ni. Disebabkan kedudukannya yang strategik menghadap ke Tasik Van. Jadi bila sampai ke kawasan utama kubu ni memang termengah-mengah lah sebab daripada bawah naik panjat ke atas tu memang jauh lah, memang tinggi, memang mencanak ketinggian dia. Dan bila dah sampai tu hampir waktu maghrib. Alang-alang sebelum balik kami pun layan sunset kejap dan memang subhanallah memang cantik sekali pemandangan sunset kat situ. Dalam perjalanan pulang, aku sentiasa berkomunikasi dengan Nihan daripada Couchsurfing. Jadi dia selalu communicate dengan pemandu bas lah untuk memberi panduan dekat manalah yang kami patut berhenti. Sebab sepatutnya malam ni kami kena tidur dekat rumah Nihan ni. Sebaik saya turun bas, aku terus mengikut arah yang diberikan oleh Kore, iaitu teman lelaki Nihan. Jadi dia hantar location melalui WhatsApp. Walaupun beberapa kali tersesat, akhirnya kami sampai jugalah ke flat mereka. Aku dengan Pak Usuk sempat berbual dengan diorang beberapa minit saja. Lepas tu diorang keluar. Jadi dia cakap dia kena menghadiri parti hari lahir ada kawan dia ni lah. Dan kami pun ditinggalkan untuk kuatan kanting kat rumah mereka tu. Tujuan utama aku menggunakan Couchsurfing ni untuk tinggal bersama dengan orang tempatan lah. Dan juga untuk mengetahui macam mana kehidupan mereka seharian, macam mana budaya mereka, apa yang aku boleh belajar daripada mereka. Tapi dengan Nihan ni, dia macam agak sibuk lah, orang muda kan, pergi parti sana sini. Kalau di Malaysia, aku pun ada menerima tetamu lah untuk datang ke rumah aku. Dan aku akan pastikan bila dia orang datang, aku akan berada di dalam rumah. Aku akan berikan dia orang makanan. Aku akan layan dia orang. Aku akan membuat sehabis baik untuk mereka. Jadi sembang-sembang dengan dia orang, tanya, kongsi pengalaman, tanya macam mana perjalanan mereka. Yalah, kita layan tetamu tu. Sebab tetamu yang datang ni membawa rezeki. Rezeki tu bukanlah hanya duit semata-mata. Banyak benda yang kita tak tahu. Penyudah ceritanya, bila kami melepak lama gila dekat rumah si Nihan ni, memang berjam-jam lah. Daripada main telefon, main internet, tengok TV apa semua, memang dah main bosan lah. Sebab aku dengan Pak Usuk je dalam rumah tu kan. Dan kita pun tak beranilah nak buka peti ais apa semua kan, sebab rumah orang. Dan aku pun cakap, Nihan, kita orang nak gerak pergi rumah Hassan lah kan, sebab beg-beg kita orang masih ada lagi dekat rumah Hassan. Dan bila aku mesej Hassan pun, dia pun memang sibuk lah sebenarnya malam tu. Dia kata dia ada hal apa semua kan. Dan pisang lagi lah, kami tunggu beberapa jam. Akhirnya sekitar tengah malam barulah Hassan datang ambil kita orang dan pulang semula ke rumah dia. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Hassan sebab menyelamatkan kami malam tu. Kalau tidak memang kebosanan lah kami malam tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.